Hello dan Assalamualaikum. Dalam video ini, kumpulan kami iaitu Sesedia Society akan membentangkan projek Harmony kami. Tajuk projek kami adalah kefahaman belia dan dewasa akan polarisasi politik antara kaum. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Iman Azim, Faizal Azlan, Afrina Natasha, Amira Batrisha, Syafiqah Huda dan Iman Zaif. Dalam pembentangan video ini, terdapat 6 agenda yang kami ingin sampaikan, iaitu penerangan projek kami, sumbangan ahli kumpulan, apakah yang dipelajari dan persediaan untuk masa hadapan, persamaan atau perbezaan dengan projek lain, cabaran yang dihadapi dan nilai. Sekarang, saya pula akan menerangkan objektif dan kepentingan projek kami. Objektif kami adalah untuk mengkaji pengetahuan am seperti peristiwa 13 Mei 1969 dan dasar ekonomi baru yang berkait dengan masalah polarisasi kaum di Malaysia. Selain itu, objektif lain juga adalah untuk mengenal pasti pengetahuan masyarakat terhadap polarisasi politik yang menjuruskan permasalahan hubungan pemufakatan antara masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, objektif lain pula adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat terhadap polarisasi kaum dan politik di Malaysia yang berbeza etnik, latar belakang serta pendidikan. Kepentingan kajian ini adalah untuk mengesan jurang pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu semasa, terutamanya masalah politik. Selain itu, kajian ini adalah untuk menganalisasi serta memerhati setiap kumpulan umum masyarakat yang berbeza terhadap kefahaman mereka berkenaan polarisasi politik dan kaum di Malaysia. Akhirnya, kepentingan kajian ini adalah untuk memerhati jika pendapat masyarakat yang berbeza generasi mempengaruhi masalah yang berlaku dalam negara, terutamanya masalah integrasi antara kaum di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Saya akan paskan kepada Faizal. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faisal. Saya daripada kumpulan Saksi Dua Societies. Saya akan menyenaraikan segala sumbangan daripada ahli kumpulan saya bagi tajuk polarisasi antara kaum. Jadi kumpulan saya terdiri daripada 6 orang, iaitu Iman, Syafiqah, Batrisha, Afrina, Azim dan juga saya, Faisal. Jadi untuk bab 1 untuk projek ini telah disediakan oleh Iman, Afrina dan saya sendiri. Iman telah menyediakan objektif dan skop kajian bagi pengenalan. Afrina menyediakan pengenalan dan juga metodologi kajian. Dan saya terakhir telah menyediakan definisi dan juga subjek kajian mengenai topik yang kami telah pilih. Seterusnya untuk ulasan makalah dalam projek ini telah disediakan oleh 3 orang, iaitu Syafiqah, Batrisha dan juga Afrina. Selain itu, mereka juga telah menyediakan kajian literature untuk tajuk yang kami telah pilih ini. Manakala saya, iaitu Faisal dan juga Azim, kami telah menyediakan bab 3, iaitu bahagian teori untuk menerangkan segala teori-teori daripada tokoh-tokoh di Malaysia mengenai tajuk yang telah kami pilih. Seterusnya bagi bab 4 telah disediakan oleh Iman dan juga Azim. Bab 4 iaitu analisis tajuk telah disediakan oleh mereka dan juga diimbas semula oleh Syafiqah untuk memperbaiki mana-mana bahagian yang salah. Untuk yang terakhir sekali iaitu bab 5. Bab 5 ialah kesimpulan bagi seluruh projek kami, telah disediakan oleh Batrisha. Dan ya, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Batrisha binti Zainal Azri dan saya akan menerangkan tentang sejauh mana projek ini sama atau berbeza dengan mana-mana projek yang telah kami lakukan sepanjang di UTP. Sebelum itu, saya membandingkan projek ini dengan projek yang telah kami lakukan pada semester yang lalu, iaitu untuk kos Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Terdapat beberapa perbezaan antara projek hubungan etnik dan projek TITAS. Antaranya ialah dari segi tema. Tema untuk projek Harmony adalah politik dan hubungan etnik, manakala tema untuk projek TITAS ialah kemerdekaan negara. Seterusnya, kami telah melakukan ulasan
berdasarkan makalah yang berkaitan dengan tajuk yang kami pilih, iaitu polarisasi. Manakala untuk ulasan yang telah kami lakukan pada semester yang lalu adalah berdasarkan dokumentari tamadun. Seterusnya yang ketiga ialah projek harmoni dan ulasan makalah yang telah kami lakukan ini adalah saling berkaitan. Manakala ulasan dokumentari dan projek TITAS yang telah kami lakukan pada semester yang lalu adalah tidak berkaitan secara langsung. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa persamaan antara dua buah projek ini. Antaranya termasuklah yang pertama, kedua-dua buah projek ini dilakukan menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Malaysia. Dan yang kedua, kedua-dua buah projek ini meliputi isu yang merangkumi kenegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrin Natasha dan saya akan terangkan tentang apa yang dipelajari dan persediaan untuk masa hadapan. Dari projek harmoni ini dapat saya rumuskan dua pelajaran. Yang pertama, kita harus sedar bahawa negara kita masih belum capai status aman dari segala aspek. Racism masih menjadi satu isu yang belum diselesaikan kerana perbezaan fahaman. Ramai rakyat yang kita dapat lihat masih membuat tindakan atau aktiviti atau perkara yang menyentuh isu rasism tanpa menyedarinya. Kerana itu, kita haruslah menyedarkan rakyat dengan isu rasism ini supaya kita dapat mencapai status aman itu dalam masa 10 tahun yang akan datang. Yang kedua, sebanyak mana pun usaha orang muda, suara kita masih akan dihiraukan dengan golongan orang yang lebih tua. Kita masih dalam pandangan orang tua not fit to lead. Kita masih belum dalam posisi yang elok untuk menjadi pemimpin. Selain itu, untuk persediaan untuk masa hadapan, saya dapat merumuskan dan menjalankan dua. Yang pertama, kita harus memastikan diri kita sentiasa tahu akan perkembangan politik agar tidak terlepas pandang apa-apa isu. Contoh, jika kita mengadakan atau kita sedang berbual dengan rakan kita yang kita tidak tahu tentang politik-politik, ia akan memberikan imej yang buruk pada kita kerana kita menjadi seorang yang tidak hiraukan tentang negara dan kita boleh dikelaskan sebagai orang yang bukan intelektual, dan kita tidak mahu itu kerana kita haruslah menjaga imej diri dan sentiasa membangunkan diri untuk kebaikan. Yang kedua, kita haruslah memahami bahawa isu politik adalah satu isu yang sensitif dan setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Kerana mempunyai pandangan yang berbeza, itulah mencetuskan rusuhan-rusuhan yang telah berlaku pada tahun-tahun yang lepas dan boleh berlaku pada tahun yang akan datang jika tidak dikawal. Sekian. Sekarang saya akan membentangkan cabaran-cabaran yang telah kami hadapi dalam menyiapkan tugasan ini. Cabaran pertama ialah bercakap dan berbincang mengenai isu-isu sensitif di Malaysia dan memberi keadilan terhadap isu-isu tersebut. Ini merupakan cabaran kepada kami kerana sebagai pelajar kami kurang ambil tahu dan kurang sedar akan isu-isu sensitif yang berlaku di Malaysia. Walaupun kami sedar kami telah dididik untuk tidak bercakap mengenai isu-isu sensitif. Cabaran yang kedua ialah cuba untuk tidak bersebelah dalam menganalisa data-data yang telah kami terima dengan pandangan kami sendiri. Sepanjang menjalankan kajian ini, kami telah belajar banyak perkara daripada tokoh-tokoh yang berbeza, daripada makalah yang berbeza. Jadi, kami cuba untuk tidak menggunakan idea-idea dalam minda kami ataupun pandangan kami sendiri dalam mengulas dan menganalisa data yang telah kami terima, dan kami hanya cuba untuk tidak bersebelah dan bersikap telus dalam hanya menggunakan data-data yang telah kami terima daripada responden. Cabaran yang ketiga ialah berkolaborasi dan bekerja secara kumpulan bersama-sama secara maya ataupun virtual. Walaupun sudah hampir setahun kami melakukan pembelajaran secara maya, kami satu kumpulan bersetuju bahawa perkara ini tidak boleh dibiasakan dan setiap kerja kumpulan dirasai seperti pengalaman pertama. Walaupun sebagus mana aplikasi yang kami gunakan untuk berkomunikasi dalam kumpulan, komunikasi secara maya ada batasnya dibandingkan dengan secara fizikal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Saad bin Aldrin. Bagi slide yang terakhir ini, saya selaku ahli tumbulan terakhir ingin membentangkan mengenai sejauh manakah projek ini membantu dalam menambah nilai dalam belajar dalam aspek skill sosial, skill berkomunikasi serta skill penyelesaian masalah. Tiga skill ini merupakan aspek yang sangat penting dalam memperbaiki serta menambah budi pemikiran pelajar dengan fikiran secara matang serta proaktif. Yang pertama iaitu skill bersosial. Kemahiran bersosial merupakan kemahiran yang diperlukan oleh setiap pelajar. Ia merupakan salah satu set kemahiran yang penting namun sering diabaikan. Bagi pandangan saya serta ahli kumpulan, nilai yang diperolehi adalah kemahiran berinteraksi antara kumpulan dan berkomunikasi secara langsung tanpa sebarang masalah. Walaupun ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 jurusan yang berlainan iaitu IT, IS dan serta EE, kami dapat melakukan perbincangan dengan lancar tanpa sebarang perasaan segan maupun terhadap komen-komen serta memberi idea-idea tersendiri bagi menambah pelik projek ini. Dalam waktu yang sama juga, ia memberikan pendapat yang rasional dan menghormati pendapat ahli kumpulan terhadap sesuatu idea serta perbincangan yang dibentang oleh mereka. So, kita tidak seharusnya menolak maupun menghiraukan idea-idea ahli kumpulan kita dan hanya mengambil daripada satu aspek iaitu idea kita sahaja. Seterusnya, skill penyelesaian masalah maupun dikenali sebagai problem solving skills merupakan satu proses yang melibatkan individu untuk bersedia menghadapi sesuatu rintangan yang dilakukan. Dalam projek ini, ia membantu kami dalam beberapa aspek penting dalam penyelesaian masalah. Yang pertama iaitu pengecaman masalah, kemudian pengenalpastian masalah, penjanaan idea, membuat keputusan rancangan, pembuatan pelaksanaan serta stay informed dengan hasil penyelesaian. Yang terakhir iaitu skill berkomunikasi. Kami ahli kumpulan mendapat menyimpulkan ulasan perbincangan ahli kumpulan apabila dibentangkan dengan sempurna. Selain itu menambah lagi nilai dengan berfikiran secara terbuka dalam komunikasi antara kumpulan, dan ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam skill berkomunikasi. Pendekatan komunikasi dengan fikiran terbuka dapat membantu menyiapkan serta menyelesaikan masalah dengan sempurna. Sudah terang lagi bersuluh, nilai-nilai yang dibentangkan tadi dapat meningkatkan integriti pelajar serta menjadi pengajaran dan pengalaman bagi projek yang akan datang. Itulah mengapa istilah pengalaman adalah guru terbaik. Sekian sahaja pembentangan kami mengenai projek hubungan etnik. Kami mengakhiri pembentangan kami dengan kata-kata mutiara. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap tindakan dan tingkah laku. Berusaha untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusaha menjadi manusia yang sempurna.